Jom kita belajar sains bersama Cikgu Halina. Okey, so dekat depan tu ada buku teks kan? Alia ada buku teks kan? Okey. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak apa, sebentar kita tunggu yang lain untuk masuk kelas. Yang lain mungkin tak boleh nak masuk lah. Okey, hari ni kita sambung lagi untuk tajuk, sepatutnya kita masuk tajuk mesin kan? Tajuk last lah. Tapi sebelum masuk tajuk mesin, hai Lutfi, kita buat ulang kaji dulu. Kita tengok muka surat 168. Okey, muka surat 168. Jawab semua soalan yang berikut dalam buku latihan sains. Okey, sekejap Okey, yang ini. Okey, kita tengok dulu soalan yang pertama. Okey, apakah daya tarikan graviti? Apa maksud daya tarikan graviti ni? Apa maksud daya tarikan graviti? Suatu daya, okey, maksudnya suatu daya yang menarik, okey, yang menarik suatu objek ke pusat bumi. Okey, daya yang menarik objek ke pusat bumi. Nah, sebab tu objek dengan adanya tarikan graviti ni, semua objek tidak boleh berdiri, bukan boleh berdiri, boleh berada dalam suatu keadaan yang tetap. Okey, tidak terapung-apung. Okey, kalau boleh salin, salin. Okey, salin pakai pensel dulu sikit dekat dalam buku teks awak, sebab nanti lepas ni kena buat latihan ni lah dekat dalam buku tulis. Okey, Lutfi boleh dengar kan? Okey, so siapa ni? Alia offkan dulu Alia punya mic. Tanda mikrofon tu, klik pada tanda mikrofon. Okay. Klik tanda mikrofon. Okey. Okey, seterusnya nyatakan kesan daya tarikan graviti bumi. Apa kesannya? Okey, kesannya ialah saya pakai pen lain pula lah. Membolehkan objek berada dalam keadaan yang tetap. Okey, maksudnya tetap ni tidak berubah-ubah kedudukannya. Kalau awak kalau kita buat bangunan tu pada satu dirikan rumah pada satu tempat, okey, so jadinya rumah tu berada dalam keadaan yang tetap. Kan dia tak berubah-ubah, sekejap kat sebelah sana, sekejap nanti besok rumah awak dah dekat sebelah belakang, sekejap esok bangun pagi rumah awak dah dekat tepi jalan. Okey. Dia maksudnya dalam keadaan tetap, suatu objek dalam keadaan tetap, bangunan ke, secawan kopi awak letak atas meja ke, okey, berada dalam keadaan yang tetap.
Okey, seterusnya yang ketiga ialah nyatakan manakah antara berikut bukan kesan putaran bumi. Okey, bukan. Maksudnya yang tidaklah, bukan kesan. Bukan kesan putaran bumi. Okey. Kejadian siang dan malam. Betul tak? Kesan putaran bumi pada paksinya. Oh, betul ke tak? Okey. Yang kedua, objek berada pada kedudukannya. Zaim. Okey. Seterusnya C, perubahan panjang dan arah bayang-bayang. Dan D, kedudukan matahari kelihatan berubah-ubah. Mana yang bukan? Okey, kita tengok balik semula. Dia ada 3 kesan putaran bumi. Okey, 3 kesan putaran bumi. Awak tengok muka surat 163. Okey, tengok muka surat 163. Dekat situ ada dinyatakan 3 kesan. Okey, 3 kesan putaran bumi. Okey, 3 kesan putaran. Okey, jumpa 163, 3 kesan putaran bumi. Yang pertamanya apa? Kejadian Okey, kejadian siang dan malam. Okey, ini maksudnya betul lah. A tu betul. Yang dia nak yang bukan kan? Okey, yang dia nak yang bukan. Okey. Objek berada pada kedudukannya. Kesan tak? Okey, tidak. So jawapannya kita dah dapat kan? B, betul? Yang C dengan D ni tak payah nak baca sebab dia nak satu saja, kan? Jadinya kita dah dapat objek berada pada kedudukannya. Ini adalah, yang B ni adalah kesan daya tarikan ataupun daya tarikan graviti. Bukan kesan putaran bumi pada paksinya. Okey. So kita sambung lagi soalan yang keempat. Semua objek di bumi boleh berada pada kedudukannya kerana apa? Kerana ada apa? Daya tarikan graviti bumi. Okey, pandai. Kerana daya tarikan graviti bumi. Okey, itu jawapan dia. Okey. Zaim boleh dengar saya? Okey, tak apa. Zaim setting dulu Okey. Ada buku teks, Zaim ambil buku teks sebab kita tengah buat latihan ulang kaji untuk tajuk bumi. Okey, bumi, tempat kosong, pada tempat kosong dan pada masa yang sama mengikut tempat kosong untuk mengelilingi matahari. Apa agaknya? Dia ada pada muka surat 160. Jawapannya ada pada muka surat 160. Apa agaknya? Bumi berputar. Okey, yang ini berputar. Bumi berputar pada apa? Muka surat 160 tu. Paksinya. Okey, paksinya. Okey. Dan pada masa yang sama dia berputar, bumi berputar dalam masa yang sama apa? Beredar. Ya, beredar. Dia beredar mengikut apa? Hari tu saya dah cakap ada apa? Orbit. Okey, orbit ni macam kalau dekat atas bumi ni dia macam jalan raya lah. Orbit tu macam jalan raya. Kita ikut jalan yang betul. Okey, kalau dekat angkasa planet-planet ini beredar mengelilingi matahari, dia mengikut orbit masing-masing.
jika berlakunya terkeluar satu-satu planet itu terkeluar daripada orbitnya, maka akan berlanggar antara satu sama lain. Okey, itu dah ditetapkanlah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka berlakulah hari kiamat apabila bumi dan planet-planet yang lain ini tidak mengikut orbitnya untuk mengelilingi matahari. Okey. Seterusnya, arah putaran bumi pada paksinya semasa mengelilingi matahari. Itu berada jawapannya pada muka surat 161. Okey, 161, arah putaran bumi pada paksinya daripada mana ke mana? Dari arah mana ke mana? Dari muka surat 161 dari mana? Barat ke Timur. Timur. Okey, pandai. Dari barat ke timur. Okey. Tak apa kalau nak off kamera pun tak apa, saya takut banyak guna data kan, tapi mic tu on, kalau nak jawab on boleh. Okey. Okey, seterusnya nombor 5. Apakah yang akan berlaku jika bumi tiada tarikan graviti? Apa berlaku jika bumi tak ada tarikan graviti? Ni banyak kali dah saya ulang kan. Apa berlaku jika bumi tak ada tarikan graviti? Semua objek tidak berada pada keadaan yang tetap, kan? Objek semua terapung-apung. Terapung-apung. Termasuklah kita pun terapung-apung. Jalan tak jejak lantai rumah, kan? Okey. Seterusnya, okey, raja di bawah menunjukkan putaran bumi pada paksinya. Okey, ada K, ada L, ada M, ada J. Okey, berapa tempoh masa untuk untuk bumi membuat satu putaran lengkap? Okey, satu putaran lengkap berapa masa? Kalau kita kira dari segi hari, berapa masanya? Satu hari kan? Satu hari, ataupun kalau ikut jam, satu hari berapa jam? 24 jam. 24 jam. Okey, itu tempoh masa bumi membuat satu putaran lengkap. Okey. Soalan B, jika J sedang mengalami waktu siang. Okey, bahagian manakah yang akan mengalami waktu malam? J ni siang. Okey, J tengah siang. So bahagian J ini menghadap cahaya matahari lah. Bahagian mana yang pada ketika yang sama mengalami waktu malam, yang terlindung daripada cahaya matahari? Daripada yang mana? L. Okey, L ini malam. Okey, malam. Okey, so jawapan dia kat sini L lah. Tulis L sahaja. Okey, bahagian ataupun bahagian L. Okey. Itu sahaja jawapan dia. Kita kalau jawab soalan sains tak perlu ambil sebahagian daripada ayat soalan tu. Tak dapat apa-apa markah pun, tak dapat bonus mark pun. Okey, dia terus straight to the pada jawapannya sahaja. Okey, tak payah awak ambil bahagian yang akan mengalami waktu malam ialah bahagian L. Tak payah buang masa tulis banyak-banyak. Okey, terus tulis bahagian L sahaja jawapannya. Ringkas kan? Okay, so kita masuk pada tajuk mesin. Okay, kita dah masuk pada tajuk mesin. Okay. Kita masuk pada tajuk mesin.
Tajuk mesin yang ini yang dipaparkan pada skrin. Kalau tak berapa jelas, awak boleh rujuk ke surat 169. Okey, buku teks awak muka surat 169. Okey, 169 ini tajuk mesin, tajuk yang akhir lah. Okey, tajuk yang akhir. Tajuk akhir dalam pelajaran awak masa darjah 4 ni lah. Okey. Kita tengok tajuk mesin. Okey, dekat dalam gambar ni, muka surat 169 ni, okey, ada beberapa gambar. Okey, ada beberapa gambar yang ditunjuk. Okey, kita kenal pasti dulu. Okey, kita kenal pasti dulu. Aduh, manalah hari pula gambarnya. Okey, kita kenal pasti dulu gambar raja. Sebentar saya cari gambar tu. Awak tengok buku teks tu, kenal pasti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7, 8. Betul? Ada 7, 8 gambar. Okey, ini adalah gambar-gambar mesin. Okey, apa maksud mesin ni? Nanti kita baru masuklah mesin. Apa maksud mesin? Darjah 3 awak dah belajar tajuk mesin. Mesin ni adalah satu alat, okay, yang memudahkan untuk kita melakukan kerja-kerja seharian kita. Okay, yang memudahkan dengan adanya mesin, kerja-kerja seharian kita jadi mudah, cepat. Okay, menjimatkan masa untuk melakukan aktiviti. Bagi gambar rajah yang pertama ni, agaknya apa yang ditunjukkan dekat dalam gambar ni? Apa tu agaknya? Gambar apa? Itu adalah apa? Boleh kenal pasti yang pertama tu apa agaknya? Gambar apa tu? Tangga kan yang ni? Okey, yang tu tangga. Yang ini apa agaknya? Gambar yang sebelah tangga tu adalah pembuka penutup botol. Okey, pembuka penutup botol ataupun pembuka tin ke. Okey, ni gambar ni dia pembuka botol, dia tak nampak sangat yang hujung ni je yang orang tu pegang. Okey, yang ini nampak tak ni? Gambar apa? Gunting. Kan? Gunting rambut. Gunting. Okey, untuk memotong rambut ke, potong kain ke, potong kertas. Okey, yang sebelah gunting itu gambar apa? Apa kat rumah awak ni mesti ada. Awak mesti selalu main. Ni gambar kereta sorong. Kereta sorong tu pun adalah salah satu mesin. Okey, kereta sorong memudahkan kita untuk mengangkut ataupun mengangkat barang-barang yang berat. Kan, betul tak? Awak selalu main kereta sorong ni kan? Seorang naik duduk dekat atas ni, seorang lagi tukar tolak. Betul tak? Kan? Okey. Macam itulah saya main masa kecil-kecil. Itu permainan saya. Kan? Okey, seterusnya yang ini. Siapa tahu yang ini? Ni. Apa tu? Warna kuning tu? Kat rumah awak ada tak? Itu adalah penyendal pintu. Penyendal pintu. Okey, penyendal pintu selalu kita slotkan dekat bawah pintu kita kan, supaya kita tak nak pintu kita mudah terbuka ataupun tertutup apabila ditiup angin kan. Kita nak buka aja pintu kita ataupun kita nak tutup je. Okey, seterusnya yang ini adalah apa? Gambar apa? Jam.
Okey, jam. Okey, tengok penyendal pintu yang simple sahaja ini pun dikira sebagai mesin. Sebab apa? Sebab dia memudahkan kita. Kita tak payahlah nak gulung-gulung kertas, letak penyendal dekat bawah pintu kan. Okey. Ini adalah mesin yang ringkas, yang boleh didapati dekat rumah kita pun. Okey. Seterusnya ini pun sama juga adalah mesin. Okey, yang ini penutup bahagian muncung botol tu. Itu adalah dianggap mesin ringkas. Hai Aiman. Wah, baru nampak muka awak Man. Man dah potong rambut Man ni. Lama tak nampak awak Man. Makin bulat Man. Okay, yang seterusnya ini budak lelaki ni suka ni. Tengok ni. Apa ni? Murid lelaki suka tengok ni. Mesin-mesin yang besar-besar ni. Apa tu? Kren. Kren, betul? Kren ni selalunya berada pada dekat kawasan-kawasan pembangunan, kan? Kawasan-kawasan pembangunan kan? Untuk angkat simen, buat bangunan yang tinggi-tinggi. Nak angkat apa, takkan nak campak bancuhan simen daripada bawah tu bawa ke atas tu kan, campak tak boleh. Takkan daripada atas tu nak campak tempat simen tu campak ke bawah pula. Okey, dia orang gunakan kren. Okey, berada pada kawasan-kawasan pembangunan. Okey, untuk memudahkan para pekerja pembangunan mengangkat simen-simen yang telah dibancuh tu. Seterusnya kita tengok muka surat yang seterusnya. Sebenarnya pada darjah 4 awak akan belajar satu tajuk mesin, iaitu tuas. Okey, tuas. Tadi tu ada tuas. Tuas gambar yang depan tu mana agaknya tuas? Penutup botol. Kita ada tangga, kita ada pembuka botol, kita ada gunting rambut, kita ada apa tadi, kereta sorong, penyendal pintu, kita ada jam dalamnya. Jam tu adalah dalamnya tu adalah gear. Tahu gear? Gear macam dekat basikal lawak tu kan? Gear tu ada gigi-gigi. Okey, kita ada skru. Pada botol tu kita namakan dia skru. Okey, skru. Ada alur-alur kan? Itu skru. Okey, kren adalah satu lagi ialah kren ini ada apa saya lupa pula yang kren ni. Dia ada macam Takal. yang bendera. Pandai, bagus Alia. Saya lupa ada takal kan? Ada takal macam kita punya tiang bendera. Atas tiang bendera tu ada takal yang membolehkan tali tu yang membolehkan bendera menaik. Kita ikat bendera tu pada tali kan? Okey. So hari ni kita belajar tentang tuas. Tuas. Yang depan tu tuasnya adalah pembuka botol. Okey, pembuka botol. Ada lagi tuas yang lain, okey, tapi kita fahamkan dulu tuas. Okey, Siva dia nak buka apa tu? Tin cat dengan menggunakan pemutar skru. Tahukah kamu skru yang digunakan oleh Siva, pemutar skru yang digunakan oleh Siva adalah berfungsi sebagai tuas. Okey, tuas. Tuas ni, apa guna tuas? Digunakan untuk mengangkat, okey, dia nak angkat ataupun mengumpil. Umpil, tahu umpil? Okey, mengumpil. Okey, sesuatu objek. Tuas ni ada 3 bahagian. Pada tuas tu, satu objek tuas tu, okey, dia ada 3 bahagian, iaitu beban, kita ada fulcrum dan juga daya. Okey, ini pemutar skru ini pun dianggap satu mesin, iaitu mesin dalam kategori tuas. Okey, bebannya dekat mana? Bebannya di mana? Bebannya di sini. Okey, beban tu pada penutup tin yang kita nak buka. Okey, yang bahagian bawahnya tu kan ada kan? Diceritakan. Okey. Kat mana beban, kat mana fulcrum, kat mana daya. Okey. Bebannya pada penutup botol yang penutup tin yang kita nak buka.
Okey, fulcrumnya dekat mana? Dekat batang ni ah. Batang pemutar skru tu tadi. Okey, dayanya letak kat mana? Dayanya letak pada pemegang pemutar skru tu. Kat situlah yang kita kenakan daya, kita tekan. Betul? Bebannya adalah objek yang kita nak angkat, yang kita nak umpil. Okey, yang kita nak umpil, dia punya fulcrum ni boleh berubah-ubah. Sama ada dekat depan ataupun dekat belakang. Okey, kita tengok objek lain yang masuk dalam mesin kategori tuas. Tengok penyapu sampah. Kat rumah awak ada penyapu sampah kan? Penyapu sampah tu pun dikira sebagai satu mesin ringkas dalam kategori tuas. Mesin ni kita ada tuas, ada skru, ada gear, okey, ada takal, ada satah condong. Itu jenis-jenis nama-nama untuk kategori jenis-jenis mesin. So hari ni kita belajar salah satunya adalah tuas. Okey, tuas ni untuk lebih faham dia ada 3 bahagian dalam satu tuas, iaitu beban, fulcrum dan juga daya. Okey, untuk penyapu sampah pun ada juga. Penyapu sampah dia masuk dalam kategori mesin tuas. Okey, kat mana fulcrumnya? Pada tangan kita ni Okey, dekat batang penyapu tangan yang sebelah atas tu. Okey, kalau kita ubah fulcrum ni, okey, contoh kita pegang dekat sebelah bawah ni, maka cara untuk kita, daya yang kita kenakan untuk sapu sampah tu lain. Okey, lain. Tak apa, hari ni kita belajar sikit untuk tuas. Okey, dayanya adalah pada tangan yang di sebelah bawah. Bebannya tu sampah yang kita sapu tu lah. Okey, sampah yang kita sapu tu bebannya. Okey, ada penyapu tak kat rumah? Okey, nanti cuba sapu tangan awak dekat bawah ni, atas ni. Awak dekat atas, lepas tu ubah dekat bawah, lagi ke bawah. Macam mana cara awak menyapu tu, senang ataupun susah? Ubah fulcrum ni dia akan mengubah daya kita untuk menyapu. Okey, yang ini pun sama. Awak ubah dekat dengan beban, jauh dengan beban. Okey, yang keduanya tuas adalah mencabut paku. Ini ni apa, tukul. Tukul. Okay, so hari ni kita belajar tuas sahaja. Masa pun kita mula tadi lambat. Okay, tak apa, sikit tapi kita faham. Mesin tu banyak. Okay, ramai rupanya yang mengikuti kelas saya hari ini. Ini siapa? So hari ni kita belajar kesimpulan. Saya buat kesimpulan lah. Kita belajar tajuk mesin. Okey, mesin ada pelbagai. Okey, melihat pada gambar tadi, kita ada satah condong, kita ada tuas, kita ada baji sebenarnya. Okey, ada baji, gunting tu adalah baji, okey, untuk memotong. Kita ada kita ada takal, kita ada skru, kita ada, okey, itu pelbagai jenis mesin. Okey, apa maksud mesin ni? Mesin adalah satu alat yang memudahkan untuk kita melakukan kerja seharian. Okey, bila kita guna mesin tu mudah untuk kita melakukan kerja cepat. Okey, kita guna cepat daripada awak guna, contoh mak awak nak masak kan, guna lesung batu dengan guna blender. Mana yang lebih senang? Tentulah guna blender, betul. Cepat. Kan, masuk, on switch, hiduplah blender tu, siap. Okey, kalau guna penumbuk tu, nak tumbuk, nak buat sambal tu, tumbuk belum kena terpecik-pecik mata lagi kan, penat lah. Okey, so itu mesin. Okay, satu mesin yang memudahkan kerja seharian kita, mudah dan juga cepat, menjimatkan masa. Itu maksudnya kita. So hari ni kita belajar satu jenis mesin, iaitu tuas.
Okey, yang kena faham tuas ni ada 3 bahagian pada satu tuas, iaitu beban, ada daya, ada fulcrum. Okey, contohnya tadi pembuka tin. Pembuka tin. Awak contohnya awak nak buka tin suatu makanan. Tadi contoh dia bawakan guna pemutar skru. Okey, kita tak nak guna pemutar skru. Nak guna sudu. Boleh tak buka tin guna sudu? Boleh kan? Sudu tu adalah salah satu contoh tuas juga. Sekejap, saya ambil sudu jap. Ini sudu. Okey, kita nak buka tin guna sudu. Sudu. Awak biasa guna yang hujung ke yang ini buka? Yang inilah kita guna ini. Okey. Yang mana dia punya bebannya? Kat mana fulcrumnya? Okey, bebannya dekat depan sinilah. Kita masukkan dekat dalam bawah tin kan, betul tak? Dekat hujung ni beban. Okey, fulcrum dekat mana? Dekat batang sudu ni. Okey, kita boleh pegang kat sini. Sinilah fulcrumnya. Kalau kita pegang dekat belakang ni, sinilah fulcrumnya. Okey, daya ni pada tangan kita yang pegang ni. Awak boleh ubah. Nanti cuba awak letak jari awak dekat depan ni, fulcrumnya dekat dengan beban. Senang ke tidak nak buka? Okey, lepas tu ubah fulcrumnya dekat belakang. Jauh daripada beban. Senang ke susah nak buka tin? Okey. Kalau senang, maksudnya daya yang kita gunakan tu sedikit. Kalau susah, maksudnya daya yang kita gunakan itu adalah banyak. Ubahlah fulcrum dekat depan sini, dekat dengan beban. Fulcrum jauh dengan beban. Mana satu yang senang? Okey, depan beban lah. Kalau awak buat terbalik, depan sinilah beban. Betul tak? Okey, dia ada tiga bahagian fulcrum. Bahagian tuas. Okey, beban, fulcrum dan juga daya. Sama juga. Tadi contohnya awak sapu sampah kan? Betul tak? Sapu sampah, penyapu itu juga dikira sebagai tuas. Bebannya dekat hujung lah sampah yang kita sapu. Fulcrum dan juga daya pada tangan kanan dan kiri awak ni tadi. Yang pegang penyapu sampah. Ada orang pegang macam ni, ada orang pegang macam ni kan? Okey, atas ni apa tadi? Fulcrum, yang bawah ni adalah daya bagi penyapu sampah lah. Okay, untuk objek-objek lain kita akan sambung untuk hari Selasa nantilah. Okay, so hari ni ialah saya lupa nak tanya eksperimen, tapi dah tinggal 3 minit je lah. Lofi buat tak eksperimen yang hari tu, bayang-bayang? Buat. Okay, kita tak buat. Memang le Zaim. Okay, Rahma buat tak mah? Ada matahari mah? Okey, nanti hari Selasa kita mulakan dengan tengok Lutfi punya keputusan dan juga Rahmah punya keputusan eksperimen bayang-bayang hari tu. Simpan lagi tak, Lutfi? Alia buat? Buat? Okey, kita tunjuk nanti. Man, buat tak Man? Man tak tengok video saya share hari tu. Okey, tengok balik video yang saya share hari tu, dia ada eksperimen ringkas je. So hari ni latihan yang kena buat, salin balik semula latihan muka surat 168 yang kita dah bincangkan tu tadi. Bagi yang masuk lambat, tengok balik video, nanti saya akan sharekan dia punya. Saya dah bincangkan jawapan-jawapan aktiviti uji minda muka surat 168, salin dan jawab dalam buku nota sains. Ada buku nota sains kan? Okey, jawapannya semua kita dah bincangkan dalam pada awal kita punya pembelajaran tadi. Okey, so kerja hari ini lepas ni tolong siapkan salin semua soalan muka surat 168 dan jawapannya tu digariskan, tulis hari dan tarikh untuk hari ni. So
untuk yang akan datang hari Selasa, siap sedia mana yang dah buat eksperimen tu, siap sedia nanti kena tunjukkanlah keputusan eksperimen panjang bayang-bayang dan arah bayang-bayang tersebut. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Stay safe, jaga diri, jangan pergi mana-mana, jaga kebersihan, jaga kesihatan. Saya doakan semuanya sihat dan selamat terhindar daripada wabak coronavirus. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih dan selamat belanja.